kembali di Wanita Hari Ini. Kepada anda yang baru saja menonton, hari ini kita nak bincangkan mengenai hibah. Perlu ataupun tidak? Kalau perlu, apa syarat-syaratnya? Kan? Apa antara sebab hibah ni boleh dicabar? Kita ingat hibah ni dah bagi hadiah. Ikhlas begitu saja, okeylah, tak ada masalah kan? Selalu lazimnya persoalannya adalah hibah, wasiat, faraid. Apa bezanya? Apa bezanya dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak memperjelaskan, memperincikan dan menjawab persoalan sama ada ianya perlu ataupun tidak. Jadi tanpa meninggalkan masa, kita terus memperkenalkan tetamu-tetamu kita yang telah pun bersedia dalam talian. Kita bersama dengan Puan Roslina Sabiah, Peguam Cara dan Peguam Bela dan juga Peguam Syar'i. Dan seorang lagi jejaka bersama kita, Hawa. Kenalkan Hawa. Ya, kita bersama dengan seorang selebriti hari ini, Hasnul. Terima kasih kedua-duanya, Puan Roslina dan juga Hasnul, kerana bersama kami. Terima kasih kembali. Sama-sama. Okey. Baik, Puan Roslina, kita buka dululah dengan Puan Roslina. Kalau boleh Puan kongsikan secara ringkas dan amnya terlebih dahulu tentang apakah itu hibah. Sebelum kita tanya banyak lagi soalan ni. Silakan Puan. Okey, terima kasih Fahrin, Hawa dan Abang Hasnul. Okey, sebenarnya zaman remaja saya ni membesar dengan lagu-lagu Abang Hasnul tau. Alhamdulillah. Sangka dapat sepentas pada hari ini dengan Abang Hasnul walaupun secara alam maya je. Alhamdulillah. Okey, topik kita hari ni memang sangat penting Fahrin, Hawa. Okey, tajuk dia hibah perlu atau tidak. Jadi sebelum kita menjawab hibah ni perlu ataupun tidak, kita berkenalan dulu dengan hibah. Apa maksud hibah? Sebab kita biasa dengar kan hibah kan. Tapi kita faham tak betul-betul hibah tu apa? Okey. Saya kongsikan secara yang paling mudah orang nak faham tak perlu nak terlalu teknikal sangat. Okey. Hibah ni secara umum dia, maksud dia adalah pemberian sesuatu barang ataupun harta ataupun benda pun pihak yang lain secara sukarela dibuat semasa hidup. Itulah maksud hibah secara umum dia. Okey. Jadi macam Hawa ada cakap tadi, hibah ni maksudnya hadiah kan? Ya. Hibah ni memang kalau dalam definisi civil dia dimaksudkan juga sebagai gift, maksudnya hadiah. Sebab kita dah beri tanpa balasan, maksudnya hadiah kan. Tapi dia ada sedikit beza. Hibah ni apa beza dia dengan hibah dengan hadiah ataupun dengan sedekah. Okey, hibah dengan sebagai hadiah ataupun sedekah berbeza sebab kalau kita nak bagi hadiah tu tak perlukan akad macam kalau kita bagi hadiah, okey, saya terima hadiah ni. Tak perlu cakap kan? Kalau orang bagi hadiah, kita terima saja. Tapi hibah ni, beza dia ada akad. Okey, akad memberi dan menerima. Itu beza dia. Dan hibah ni sebenarnya dia adalah satu instrumen kewangan dalam Islam, sama macam wasiat, macam wakaf. Itu beza dia, yang bezakan dia dengan hadiah, dengan sedekah. Dia adalah instrumen kewangan dalam Islam. Dia berbeza dengan macam kita hadiah ataupun dia sedekah. Jadi dia lebih kompleks. Instrumen yang lebih lengkap. Macam satu transaksi. Okey, baik. Maksud dia. Okey, serba ringkas kita dah faham, tapi saya rasa para penonton ada lagi nak ditanyakan. Tapi sebelum itu Hawa, sebelum kita bertanyakan soalan kepada Abang Hasnul, apa kata kita dengarkan dulu ataupun saksikan terlebih dahulu laporan yang disediakan ini. Isu perebutan dan pertikaian harta pusaka antara isu yang sering menjadi punca masyarakat bertelingkah sesama sendiri sehingga boleh menyebabkan pergaduhan yang melampau berlaku. Sehingga kini, masih terdapat harta bernilai 70 bilion ringgit yang dibekukan kerana tidak dapat dituntut dan tidak dituntut oleh waris. Namun isu ini sebenarnya boleh diselesaikan dengan lebih mudah dengan melakukan pembahagian harta melalui wasiat ataupun hibah. Hibah secara asasnya boleh didefinisikan sebagai pemberian hadiah secara ikhlas antara dua pihak yang berbeza. Kebiasaannya ia dilakukan apabila si pemberi ingin memberikan hartanya kepada seseorang, namun haruslah dilakukan ketika kedua-duanya masih hidup. Bagaimanapun, pemberian hibah haruslah tertakluk kepada beberapa jenis syarat yang sah bagi memastikan tiada pembatalan hibah akan berlaku pada masa akan datang.
Hibah juga mempunyai kelebihannya tersendiri. Bukan sahaja dapat membantu memudahkan proses pembahagian harta setelah meninggal, malah ianya juga dapat memelihara kebajikan si pemberi sebelum hibahnya terlaksana. Di samping itu, hibah juga digalakkan dilakukan antara hubungan suami isteri agar hak mutlak pasangan akan terpelihara apabila pasangan meninggal dunia. Walaupun telah banyak kes yang melibatkan pergaduhan antara keluarga berlaku kerana harta, namun masih ada golongan yang tidak mempunyai kesedaran untuk menguruskan harta milik mereka ketika masih hidup. Persoalannya, adakah pelaksanaan hibah ini perlu dilakukan ataupun tidak? Adakah benar hibah merupakan cara yang terbaik dalam membantu memudahkan proses pembahagian harta setelah meninggal dunia? Selain daripada faraid dan wasiat, tujuan dilakukan supaya nak elak keluarga daripada berpecah belah ataupun perebutan harta berlaku. Betul. Ada kalanya bila dah buat pun ada konfliknya juga kan. Sebelum kita teruskan dengan Puan Roslina, kita nak tanyakan kepada Hasnul lah. Apa pemahaman Hasnul tentang hibah ini dan adakah Hasnul sendiri sudah pernah membuat hibah ataupun wasiat, pengalamannya? Okey, bagi saya hibah ni satu keperluan lah untuk keluarga dan saya pun memang dah bersedia dah untuk anak-anak yang sebenarnya. Alhamdulillah, sebab kita tak tahu bila nak pergi kan. Jadi itu sebahagian daripada peninggalan saya lah. Nanti kalau saya dah tak ada, itu wasiat. Hibah ni kalau saya hidup pun saya boleh bagi lagi. Tapi bila saya dah tak ada, jadi itu wasiat lah. Maknanya Hasnul ada membuat wasiat ataupun memilih hibah untuk perjelaskan lagi kepada penonton. Okey, misal kata saya ada 4 orang anak, 3 orang anak tak bersama saya, hanya seorang saja. Yang ada dengan saya ni memanglah dihibahkan hari-hari. Tapi yang tak berada dengan saya ni, saya wasiatkanlah kalau apa-apa jadi dengan saya, dia orang pun dapat. Okey, bermakna sedikit sebanyak Hasnul ada juga maksudnya kesedaran untuk merancang sebenarnya. Betul. Kerana ada kalanya orang sedar apabila lebih muda. Ada kalanya bila dah berpengalaman pun belum ada kesedaran lagi untuk membuat wasiat ataupun hibah ini. Minta maaf, saya sempat juga menjengah-jengah ke Facebook kita kerana ada soalan daripada para penonton yang mungkin saya kira saya boleh tujukan kepada Puan Roslina sendirilah. Okey, daripada Muzaimah. Puan, dia kata, Assalamualaikum, saya nak tanya, jika seorang suami ini ada buat hibah, apabila suami meninggal, adakah hibah beliau perlu difaraid ataupun tidak? Begitu juga dengan barang kemas yang beliau beli untuk isteri ketika beliau masih hidup. Ada yang hadiah, ada yang daimah. Macam mana situasi begini ni, Puan Roslina? Okey, Waalaikumsalam yang bertanya tu. Terima kasih. Okey, jika suami dah buat hibah kepada isteri dan hibah dia tu lengkap. Lengkap rukun, lengkap syarat-syarat dia, ada akad ijab dan kabul. Okey, sebenarnya kesan hibah, selepas kita buat hibah, harta tu dah tak jadi harta pusaka. Itu kesan yang pertama yang kita kena ingat, kena tahu. Apa kesan hibah? Lepas kita buat hibah, harta tu tak akan jadi harta pusaka dan tak perlu difaraidkan. Dia akan dapat terus pada isteri itu 100%. Okey, itu jawapan yang jelas sekali untuk situasi itu tadi. Maknanya memang dah okey, tapi saya nak tambah sedikitlah. Sebenarnya kita selalu cakap Puan tadi daripada awal kata tentang ijab dan kabul dan sebagainya kan, tentang hukum kira rukun sah hibah ini. Tapi ijab dan kabul tu siapa yang jadi saksi? Siapa yang mengiyakan ataupun instrumen bukti yang menyatakan bahawa ianya telah diserahkan, dihibahkan? Okey, sebenarnya kalau ikut hukum syarak, dia tak ada pun rukun kalau ikutkan rukun hibah ni yang pertamanya ada pemberi hibah. Ada penerima hibah, ada harta yang nak dihibahkan dan ada akad ijab dan kabul. Akad ijab dan kabul ni maksudnya pemberi hibah nak berikan harta, contohnya ayah nak berikan harta kepada anak. Anak tu kena jawab, saya setuju nak terima harta ni. Maksudnya akad ijab dan kabul. Tapi sekiranya ayah ni buat katakan dia buat dokumen, dia beri harta kepada anak-anak angkat ke ataupun anak perempuan, contohlah kebanyakan orang buat hibah kan. Tapi anak tu tak tahu. Okey, maksudnya dokumen tu akan jadi dokumen wasiat. Sebab ada ijab dan kabul. Dia hanya satu pihak saja.
Aha. Sebab itulah kita nak buat dokumen kena faham apa rukun dia, apa yang menyebabkan satu-satu dokumen tu boleh dicabar. Kalau sebab tu kena buat dokumen dengan orang yang sepatutnya yang dah biasa buat dokumen hibah. Sebab kita takut perkara-perkara macam ni. Bila dia buat sesuatu, dokumen dia, contoh sebab banyak saya jumpa dokumen macam tu sebelah pihak sahaja. Ada akad memberi sahaja. Puan, saya dah ada dokumen hibah, kenapa boleh dicabar? Bila kita tengok, tak ada akad menerima. Jadi dokumen tu cacat, tak lengkap rukun dia. Sebab itu mahkamah tak luluskan dokumen tu. Maksudnya Puan Roslina, adakah penerima tu kena tahu bahawa beliau diberi hibah? Ya, mesti kena tahu. Tak boleh boleh secara rahsia. Tak ada unsur kejutan. Saya rasa sebenarnya ramai yang mungkin tak perasan pasal perkataan hadiah, dia ada pemberi hadiah tu merasakan bahawa boleh bagi je kan. Okey, tak apa. Kepada Hasnul, kita nak tanya juga, kadang-kadang kan bila hal-hal begini macam tadilah daripada awal tadi Hasnul dia orang kata tentang TikTok kan, sebenarnya tanggungjawab untuk mengurus harta, membagi harta ni lelaki ni kena betul-betul sedar dan betul-betul peka tentang benda ni. Tapi ada juga pendapat mengatakan yang lelaki ni kurang ambil berat dalam melaksanakan tugasan-tugasan ataupun tanggungjawab seperti ini kerana perkara tu tak terjadi lagi. Sebenarnya apa pendapat dia kata kepada lelaki kurang kesedaran ni, Hasnul? Okey, bagi saya lah, saya sendiri pun saya pun tengok diri saya ni saya kurang ambil berat juga. Tapi yang sebenarnya benda tu penting sebab kita tak tahu bila that time will come, masa tu akan datang bila kita terpaksa ataupun perlukan keadaan tu. Misal kata contohlah saya bagi kisah saya lah, saya tak nak buka banyak-banyak. Contoh ada rumah pusaka lah contoh. Tapi saya tak jaga rumah tu, malah adik yang jaga rumah tu. Jadi saya bagi tahu dekat mak, okey tak apalah, wasiatkan ataupun hibahkanlah pada adik-beradik je. Saya tak nak masuk campur berdalam hal ni, biar bagi adik. Contoh dekat situ je saya dah ambil berat dan saya lebihkan pada adik-beradik saya lah, katalah. Kadang-kadang kalau kita buat tak tahu, terpaksa jadi hal mahkamah. Signature lah itu. Okey, Hasnul tak nak okey, boleh sign dokumen ni tak? Kena terpaksa. Bagi saya dah awal-awal saya dah bagi tahu, tak apa, bagi kat adik-beradik. Jadi sebenarnya dia bukan lelaki je lah. Saya kira setiap orang yang hidup perlu ambil tahu dan juga prihatin dan peka tentang benda ni. Kita tak nak macam Hasnul kata tadi, benda dah terjadi baru kita nak berkelahi dan sebagainya kan. Kita tak nak jadi terlalu lambat ya. Selepas ini kita nak tanya kepada Puan Roslina, apa antara isu yang selalu timbul berkaitan hibah ni dan cara penyelesaiannya. Tapi sebelum itu jom kita saksikan sejauh mana pemahaman masyarakat kita mengenai hibah ini. Jom kita saksikan. Saya rasa memang pentinglah hibah ni, sebab untuk kita yang hidup ataupun untuk kita merancang keperluan anak jika berlaku kematian terhadap kita ataupun pasangan lah. Sebenarnya kami suami isteri memang berbincang lah dan kami sama-sama buat hibah. Kita buat cross hibah. Pada pandangan saya, hibah ni adalah satu benda yang satu perkara yang sangat bagus dan sepatutnya kita boleh katakan wajib kepada semua ketua keluarga ataupun kepada orang yang menampung ahli keluarganya dengan pendapatan mereka. Mereka akan dapat manfaat duit dan boleh meneruskan kehidupan dengan duit yang kita hadiahkan, yang kita tinggalkan, yang kita lakukan melalui hibah. Suami ingatkan isteri, isteri ingatkan suami, untuk saling memberi hibah antara satu sama lain, kerana kita tak tahu siapa yang akan pergi dulu. Kita elakkan ahli keluarga kita meminta-minta kepada orang lain, sama ada minta derma, minta sedekah, minta pinjam, terpaksa pinjam sana sini. Pada pandangan saya, hibah ni sangat bagus, tapi ramai orang tak cakna pasal dia. Hibah ni sebenarnya bila berlakunya sesuatu keadaan yang kita tak jangkakan, dia boleh jadi sebagai penyelamat. Sebagai contoh, benda ni kita tak minta lah kan. Andai kata terjadi sesuatu, mungkin bedridden seumur hidup, so hibah ni boleh jadi backup untuk waris yang menjaga kita.
dia antara perkongsian rakan-rakan kita mengenai hibah ini. Ramai kata bagus Hawa. Ya. Sebab sebegitu jugalah panasnya komen-komen kita di Facebook ni masuk pelbagai soalan. Antaranya Hawa. Antaranya Puan Roslina yang ditanyakan oleh Hashirul Hassan, katanya apabila hibah diberi kepada penerima tetapi ditakdirkan penerima hibah meninggal dunia dahulu, apakah ianya akan menjadi harta pusaka kepada waris penerima hibah? Bagaimana tu menarik soalan ni sebenarnya ni. Okey, soalan dia, kalau pemberi hibah memberi harta kepada penerima hibah dan penerima hibah meninggal dulu sebelum pemberi. Ya. Okey, yang pertamanya kena tengok dulu apakah jenis harta yang dihibahkan tu. Okey, adakah hibah mutlak ataupun hibah bersyarat? Ada dua jenis. Kalau dia adalah hibah mutlak, contohnya kalau dia hibah mutlak, maksudnya sekiranya penerima hibah meninggal dahulu sebelum pemberi hibah, maka harta hibah tu akan jadi harta pusaka milik penerima hibah. Dan dia kena difaraidkan kepada waris-waris penerima hibah. Maknanya harta tu dah sepenuhnya kepada yang dah arwah tu lah yang meninggal tadi tu. Contoh hibah mutlak ni macam hibah tabung haji. Okey, ada satu lagi soalan menarik ni. Saya kira ramai juga tertanya-tanya tentang situasi ini. Okey, daripada Syasha. Terima kasih Syasha atas soalan ni. Saya nak bertanya, hibah dibuat atas persetujuan yang diberikan oleh pemberi hibah atau boleh dibuat tanpa pengetahuan? Saya rasa kita dah jawab. Kedua-dua tu perlu tahu. Okey, dan satu lagi, ini yang soalannya, si mati telah memberi hibah dan dia meninggalkan hutang. Adakah hibah itu diberi terus pada waris atau selepas melangsaikan hutang si mati baru waris mendapat hibah tersebut? Kerana tanggungjawab juga untuk menyelesaikan hutang-hutang arwah dulu kan, terlebih dahulu kalau ikut pemahaman kami lah. Bagaimana situasi ni, Puan? Okey, ini sebenarnya isu yang paling hangat sekali dan paling banyak berlaku. Dan banyak berlaku salah faham. Okey, macam saya cakap tadi, kita kena tengok jenis hibah tu. Okey, sebenarnya kalau ikut tertib pengurusan pusaka, sebelum harta tu diagihkan sebagai harta faraid, perlu dilunaskan hutang si mati terlebih dahulu menggunakan harta pusaka si mati. Okey. Tapi jika si mati telah membuat hibah harta dia, harta yang telah dihibahkan tu terkeluar daripada harta pusaka dan dia milik 100% milik penerima hibah. Dan secara ikutkan hukum syaratnya, penerima hibah tak wajib pun nak bayar hutang si mati tu menggunakan hibah yang dia dah dapat 100% tu. Maksudnya boleh disimpan saja, tak perlu nak. Sebab dia bukan harta pusaka lagi dah, dia dah milik 100% orang lain lah. Jadi kalau penerima hibah nak bayarkan hutang si mati, itu dikira sebagai ihsan dan budi bicara. Okey, baik-baik. Tapi hibah tak wajib nak bayarkan hutang si mati menggunakan harta hibah yang diterima. Sebaliknya, hutang si mati tu kena dibayar menggunakan harta pusaka si mati yang lain. Tapi Kak Puan Roslina, apa antara situasi yang membuatkan hibah itu boleh dicabar? Betul. Okey, yang pertamanya hibah boleh dicabar sekiranya rukun-rukun hibah tu tak lengkap macam saya cakap tadi. Pentingnya ijab dan kabul sebab kebanyakannya ada juga yang buat dokumen hibah sendiri. Tapi bila kita tengok dokumen tu sebenarnya dia macam Hawa cakap tadi nak surprise kan. Okey, suami nak surprisekan pada isteri. Dia buat dokumen hibah, dia nak hibahkan rumah kepada isteri. Tapi dia tak cakap dengan isteri dia. Okey, bila dah berlaku kematian ataupun tak sempat buat pindah milik, rupanya dokumen tu tak ada penerimaan, tak ada akad kabul daripada isteri. Maka dokumen tu tak dikira sebagai hibah tapi sebenarnya dokumen tu dikira sebagai wasiat. Itu yang paling penting. Biasanya dokumen hibah ni akan dicabar sekiranya rukun-rukun hibah tu tak lengkap. Sebenarnya berbalik kepada rukun-rukunnya lah, syarat penerima, syarat pemberi. Sebab itu saya kira saja. antara nasihat yang paling penting kan Puan, kalau kita nak buat kesedaran mengenai hibah dan pengurusan harta ni bagus, tapi kita kena mendapat nasihat orang yang betul sebenarnya untuk membantu kita. Okey, Hasnul, kita nak tanya jugalah daripada perkongsian pengalaman sendiri kan, kita dah dengar pelbagai pendapat daripada pelbagai pihak. Kenapa dan Hasnul rasakan betapa pentingnya sewaktu kita masih hidup ini untuk peka dan prihatin dan merancang pengurusan harta kita. Pasal apa? Kerana selalunya orang rasa kan masih hidup nantilah kan, tunggu dululah. Tapi sebenarnya kita dah patut buat dari sekarang ni, Hasnul. Betul. Okey. Pendapat saya lah. Apa yang saya dah lalui selama ni, okeylah, kita ni hidup kalau tak ada hutang bukanlah namanya manusia.
Jadi kita kena balance out lah apa-apa pun yang kita nak beri pada keluarga, whether it's peninggalan hutang ataupun peninggalan harta. Tapi dalam keadaan sihat tu kita kena buat lah. Kita kena hibahkan ataupun wasiatkan lah masa tengah sihat. Bukan tengah sakit baru nak buat. Dia dah sakit, aku tak sempat. Mulalah bergaduh adik-beradik semua family. Betul. Pernah tengok. Ada juga dalam family saya. Okey, Sro, saya nak tanya je lah. Sewaktu buat wasiat ataupun apa-apa juga perancangan yang dibuat tu, ada mendapat khidmat nasihat tak daripada sesiapa? Ada. Memang pergi kepada Guam Syari'i lah. Pasal benda macam ni, kita berbalik semula pada hal-hal agama juga. Ya. Betul. Tak ada, kami lah bagi pihak keluarga saya lah. Yang sivil tu sivil, tapi yang pada berpegang pada agama tu kita pegang balik lah. Kita balik pada pangkal. Ya, betul. Undang-undang dan juga agamanya, ya. Okey, terima kasih banyak kepada penonton kita di Facebook Live. Banyak soalan yang kami terima. Memang banyak ni. Kita dah jangkakan pun memang banyak. Betul. Antaranya daripada Kuzlin Ismail. Bagaimana akad ijab kabul bagi anak yang kecil? Contohnya, saya buat hibah untuk anak yang berumur 3 dan 10 tahun. Bagaimana mereka perlu tahu? Adakah perlu ada penama lain? Kerana yang Puan Roslina kongsikan tadi, penerima kena tahu. Kalau situasi anak-anak kecil bagaimana, Puan? Hibah kepada mereka yang di bawah umur lah. Bagaimana agaknya ni? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Untuk penerima hibah di bawah umur, boleh terima. Cuma dia kena ada pemberi hibah kena melantik pentadbir dan penjaga bagi pihak anak bawah umur tersebut. Okay, maksudnya akad tu dibuat oleh dia punya pentadbir dan pemegang amanah anak tu. Bukan anak tu sendiri yang menerima akad tu. Boleh dia buat. So dalam dokumen hibah tu, pemberi hibah akan melantik penjaga ataupun pemegang amanah ataupun juga pentadbir kepada anak bawah umur tu, dan pentadbir tu yang akan menerima akad bagi pihak anak tersebut. Dan pentadbir tu yang akan menguruskan harta hibah tu bagi pihak anak bawah umur tu. Pentadbir ataupun penama tu perlu dalam kalangan keluarga anak-anak kecil itu ataupun sesiapa saja pun boleh? Ataupun peguam pun boleh mungkin? Boleh juga kepada ibu bapa ataupun nak lantik syarikat amanah, boleh. Yang penting dia adalah dia pemegang amanah lah pentadbir. Okey, Puan, katalah kita diberi pilihan, kita ada banyak harta. Saya tak ada, belum ada lagi. Saya tengah kumpul harta. Okey, katalah ada banyak harta. Adakah kita perlu kategorikan, yang ini sebaik-baiknya saya hibah, yang ini sebaik-baiknya saya wasiat, yang ini sebaik-baiknya saya hadiah, ataupun kita perlu pilih-pilih, ataupun bagaimana, apa yang terbaik sebenarnya? Okey, betul Fahrin. Kita buat hibah ni bukannya terikut-ikut orang lain buat hibah, kita pun nak buat hibah. Kita kena tengok keperluan diri kita sendiri. Jadi topik kita hari ni, hibah itu perlu atau tidak, sebenarnya jawapan dia bergantung kepada keperluan masing-masing. Tak wajib untuk semua orang buat hibah, tapi sebenarnya dia adalah yang terbaik. Jadi yang saya advise biasanya yang kita buat hibah adalah harta yang sangat crucial. Contoh macam rumah. Rumah, sebab kalau kita tak hibahkan, dia akan difaraidkan, dan kalau waris-waris yang terlibat tu tak nak menolak faraid dia, kita kena bayar pampasan kepada waris yang tak nak menolak bahagian. Jadi rumah ni adalah kategori keperluan, shelter. Maksudnya kalau seorang suami meninggal, rumah tu dia untuk isteri dan anak-anak. Tapi jika dia tak hibahkan daripada awal, dia tak buat perancangan ke rumah tu, contohnya dia meninggalkan isteri dan anak perempuan saja, dan bapa pun dah meninggal. Jadi adik-beradik sebenarnya ada hak faraid ke atas rumah tersebut. Jadi apa akan jadi kalau adik-beradik pun nak menuntut hak faraid ke atas rumah tersebut? Sebab balu dan anak-anak melihat rumah sebagai keperluan untuk berteduh. Mungkin waris-waris yang lain melihat rumah sebagai satu aset yang nilainya tinggi di harga pasaran. Jadi nampak tak dekat situ pentingnya buat hibah dalam keadaan ini. Jadi macam Fahrin cakap tu, kita pilih harta yang crucial, contohnya keperluan. Yang itu kita hibahkan dulu. Yang lain-lain tu macam kalau ada akaun ASB ke apa tu, tinggalkan sedikit untuk faraid. Tak semestinya kena 100% dihibahkan. Tengok perlu dibahagi ikut keperluannya. Puan Roslina, lagi satu, bila kita sebut tentang hibah ni, kita tahu tak semestinya kepada ahli keluarga, kepada mereka yang bukan related dengan kita pun, pertalian darah dengan kita pun boleh bagi. Bagaimana pula dengan mereka yang agamanya berbeza, pun boleh?
Okey, sebenarnya hibah ni dia berbeza dengan wasiat dalam banyak perkara, tapi antara salah satunya kalau wasiat kita 1/3 kepada bukan waris, dan dia ada limit 1/3 dan bukan waris. Tapi kalau hibah ni dia tak ada limit dan dia tak ada syarat agama. Maksudnya kalau kita nak bagi harta kita kepada kawan kita non-Muslim ataupun katakanlah mu'alaf dia memeluk agama Islam dan ibu bapa dia masih agama asal, okey, dia nak hibahkan harta dia kepada ibu bapa dia boleh melalui hibah. Sebab dia tak boleh bagi melalui maksudnya pusaka. Ibu bapa dia tak dapat hak pusaka dan faraid tak dapat kan. Jadi dia boleh bagi harta tu kepada ibu bapa agama asal tu melalui hibah. Dia tak ada sekatan agama. Okey, maknanya Hawa boleh hibahkan basikal Hawa kat saya. Basikal juga yang dia nak ya. Basikal saya kecil Farin, kalau Farin nak naik. Kita dah daripada Hasnul lah. Okey, setelah kita mendengar, kita dapat melihat kan sebenarnya kesedaran orang dah semakin baik tentang isu ini. Kan daripada mereka di luar sana dan banyak pelbagai persoalan dan banyak perkara yang mereka terus ingin tahu. Jadi mungkin Hasnul boleh berikan nasihat dan juga tips-tips lah kepada mereka di luar sana yang masih lagi belum sedar tentang isu ini untuk terus mengambil tahu. Silakan. Okey, ini apa yang saya sedang lalui sendirilah. Jadi saya berkongsi baliklah. Okey, macam saya contoh duit dalam KWSP. Duit dalam KWSP tu katalah ada banyak. Lepas tu kita tak nak adik-beradik berebut ke, saudara mara berebut ke, kita punya kaum keluarga berebut. Bagi saya sarankan, saya suggest, saya bagi tahulah kat semua, siap siagalah. Apa-apa pun kita dah bagikan semua sama rata. Kita tak tahu bila nak padam, itu saja. Kalau kita ada sebanyak itu, kita pastikan semuanya dapat. Jangan sampai tak dapat bila kita dah tak ada. Jangan kita tunggu sampai kita dah nazak dah, nanti dah nak hampir-hampir dah baru nak cakap nak bagi kat dia tu, bagi kat dia, tak sempat. Betul. Buatlah daripada sekarang, daripada sihat tu buatlah. Buat. Saya kira sebenarnya perkongsian daripada Hasnul sendiri adalah perkongsian kisah nyata yang sebenarnya berlaku banyak di kalangan masyarakat kita sebenarnya. Betul. Selagi waras, selagi sihat, kita bahagikan sama rata, kita fikir secara baik-baiknya. Di penghujung perbincangan kita ni, Pak Roslina, secara ringkasnya pesanan kepada penonton kita. Okey, secara ringkas banyak ni sebenarnya, tak cukup masa. Boleh. Teruskan. Tak apa. Ambil masa pun tak apa. Okey, yang pertama sebelum kita nak merancang harta ataupun kita nak buat hibah, yang pertama kita kena tahu at least basic faraid. Yang itu kena tahu. Kita kena faham waris utama kita yang wajib menerima bahagian kita bila kita meninggal ada 5. Ibu bapa kita mesti kena ada. Kalau ibu masih hidup, ibu bapa, anak lelaki, anak perempuan, isteri atau suami. 5 orang ni yang penting. Maksudnya dapat wajib. Sebab ada yang tak faham. Ingatkan, okey, kalau ada anak lelaki, mak ayah tak dapat faraid. Sebenarnya mak ayah tu adalah waris utama yang wajib dapat faraid. So kena faham. Okey, yang kedua, saya nasihatkan kita bersedia dengan satu fail kewangan kita, senaraikan harta-harta kita, senaraikan hutang-hutang kita agar mudah kita nak uruskan dan juga mudah kalau waris kita nak uruskan. Sebab sekarang ni kematian tak mengira syarat umur, kan? Kita tak tahu. Kadang yang muda pergi dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ambil tahu prosedur pengurusan harta pusaka. Harta kita ada berapa, nilai jumlah dia. Sebab maklumat sekarang dah di hujung jari. Kita kena tahu sebab nak merancang harta, kita kena tahu kalau harta kita lebih 2 juta, sepatutnya kita ni dah wajib buat wasiat melantik pentadbir untuk menjaga waris kita. Jadi kalau kita tak tahu prosedur pusaka, jadi kita macam kita tak memudahkan waris kita untuk menguruskan pusaka kita. Dan seterusnya, pastikan aset-aset kita dilindungi oleh takaful ataupun insurans. Rumah, make sure ada MRTT, MRTA, make sure. Kalau beli kereta, sekarang pun dah ada auto life insurance. So bila kita meninggal, kita tak akan meninggalkan liability tapi kita meninggalkan aset. Waris-waris tak payah dah bagi hutang kita. Make sure pinjaman ke apa-apa ke, make sure ada takaful ataupun insurans yang cover. Buat hibah berdasarkan keperluan masing-masing, bukan ikut-ikutan. Dan hibah ni ada banyak jenis. Ada hibah harta. Hibah harta ni maksudnya kita rancang apa yang ada dekat tangan. Kita hibahkan rumah, kan kereta, barang kemas, tanah ke. Tapi hartalah kategori harta. Ada hibah kumpul, ada hibah bersyarat, ada hibah amanah. Kalau ada akaun ASB, cepat-cepat buat hibah di ASB. Kalau ada akaun tabung haji,
isi borang penamaan di tabung haji supaya urusan tu mudah. Kalau ada akaun KDSP, letak penama supaya urusan pengeluaran tu mudah. Okey, Cari baik. penama yang pentadbir yang maksudnya yang amanah, sebab pentadbir tu bukan dia milik 100% tapi dia kena bagikan duit KDSP tu sebagai faraid. Benar. Okey. Wan, sebenarnya saya kira nasihat yang terbaik untuk mereka di luar sana. Saya pasti walaupun ringkas dan padat ni kita dah menjawab sedikit persoalan, tapi banyak lagi yang mereka nak tanya. Yang terbaik adalah mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang benar-benar arif tentang isu ini. Ya. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Puan Roslina Sabiah, Peguam Cara, Peguam Bela dan juga Peguam Syari'i kerana bersama. memberi gambaran yang jelas sekali mengenai hibah. Dan terima Kepada kasih kerana bersama Hasnul, kita. jangan ke mana-mana, juga kepada para penonton kerana kita akan bersama dengan Hasnul selepas kita berehat hanya seketika. Jadi Terima kasih, pastikan Puan anda Roslina. tidak ke mana-mana. Terima kasih tetamu-tetamu. Assalamualaikum. Wanita hari ini.